Semua orang ada ujian masing-masing. Adik Balqis juga ada ujian dia. Bila kita baca kisah dia, kita menangis. Bila kita dengar luahannya, kita menangis. Ustazah Asma bagi amalan keras, sekeras-kerasnya pada Akish tentang membuka aib keluarga. Sepatutnya sebelum Ustazah nak bagi amalan keras pada Balqis tu, Ustazah kenalah sound bapak dia dulu. Understand? Minta maaf lah Ustazah, saya tak setuju lah dengan Ustazah kali ni. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya mohon maaf ya sahabat-sahabat. Tapi Alhamdulillah, tujuan saya bukan nak mengadu pada manusia. Saya mohon ampun dengan Allah. Dan saya mengharapkan apa yang saya berkongsi, apa yang saya katakan itu memberi juga jawapan kepada kalian dalam kalian menghadapi ujian-ujian hidup. Semua orang ada ujian masing-masing. Adik Balqis juga ada ujian dia. Bila kita baca kisah dia, kita menangis. Bila kita dengar luahannya, kita menangis. Apa respon kita? Kita doakan untuk adik Balqis. Dan sebenarnya ada ramai sangat adik Balqis yang kisah yang sama, bahkan ada yang lebih dahsyat daripada adik Balqis yang saya temui depan mata saya, yang datang mengadu meluah, yang kehidupan menderita daripada kecil. Bila nikah pun ada lagi sambungan penderaan daripada suami, sampai disepak terajam perut, sampai gugur. Tuan-puan sekalian, dunia hari ini, dunia akhir zaman, dunia yang penuh dengan ujian. Bila kita baca, akhirnya bekalan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Akhirnya bekalan kita adalah hadir majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Akhirnya jawapan kepada semua kacau bilau akhir zaman adalah kita perlu mendidik anak, dan kita perlu membawa anak-anak kita mendekati orang-orang alim, orang-orang soleh, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan itu disebut oleh hadis Nabi, kan, bekalan umat akhir zaman saat Dajjal keluar dan fitnah Dajjal menjadikan dengan izin Allah juga kemarau pada tempat-tempat tertentu sampai manusia mati dalam keadaan kebuluran. Lalu dia jugalah yang mengeringkan sesuatu tempat dan menyuburkan satu-satu tempat. Dan bila ditanya oleh sahabat apakah makanan umat Islam ketika itu, lalu Nabi menjawab, makanan umat Islam ketika itu adalah zikrullah, muslimin muslimat. Hari ini kalau kita lapar, makanan je boleh kenyangkan. Kita tak boleh fikir bagaimana saat lapar, tetapi dengan zikir lalu Allah hilangkan lapar. Sebenarnya tidak ada mustahil, tapi Allah Maha Kuasa, zikir Allah boleh hilangkan lapar walau tanpa makan. Tapi kalau hari ini kita tak biasa hadir majlis zikir, majlis ilmu, tiba-tiba anak cucu cicit kita berhadapan dengan fitnah yang besar itu, lalu mereka tak dibiasakan dengan zikir, adakah mereka tergolong di kalangan orang yang selamat daripada fitnah tu Dajjal dan segala fitnah akhir zaman?